Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar PM Anwar Ibrahim membidah Ketua Dewan Ulama PAS. Betul, saya baca sedikit kat Malaysia Kini ni. PM anggap pilihan Ketua Dewan Ulama PAS biadab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pagi ini menyela tindakan Ketua Dewan Ulama PAS Ahmad Yahya kerana mendakwa Putrajaya bersikap apolitik dalam pendirian terhadap perjuangan Palestin. Okey, mari kita lihat video tersebut. Di akhir komen macam biasa. Istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Muhammad Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik. Terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Muhammad harus faham, ya. Yang Muhammad pun berasa justice. Di bawah pentadbiran saya, tengok, supaya jangan Ketua Dewan Ulama guna harakah mengkaitkan saya dengan Israel. Itu satu kenyataan yang biadab, yang melanggar tata suci. Fitnah yang guna serban tidak sah, dan saya bantah sekera-kerasnya. Kalau diulang, saya akan ambil tindakan keras terhadap sesiapa yang menggunakan begitu. Ini yang saya sebut membina mahligai atas pusara. Orang mati dan kita kerja setiap hari. Bawa kes ini, minta OIC adakan sidang. Bawa China, Rusia, Brazil dan Ireland, Bolivia. Bincang dengan Kishida, Jepun, dengan Rutte, Netherlands. Dan minggu ini dengan naib Presiden China. Tapi sewenang-wenang berikan hukuman biadab dan kurang ajar untuk. Baik, saya nak sebut ni ICJ. Ini bawah saya sebagai Perdana Menteri. Bulan Julai 23. Julai 2023. The Hague. Ya. Isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita Malaysia walaupun tidak membawa, menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini semua, tak kira parti, harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Baik. Dan ini pendirian yang dibuat supaya jelas kepada kita. Ya, macam walaupun saya katakan tadi, ya, Amerika buat keputusan itu unilateral. Kenyataan kita tidak bersetuju. Keduanya tidak mengesankan. Dan saya dah beritahu, saya tidak terima apa-apa ugutan. Tidak akan menerima bila ada ugutan. Termasuk ini. Ini maknanya memberi amaran kepada mana-mana negara. Tetapi tindakan bagi kita unilateral tidak sah. Kerana kita sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan PBB. Apakah perkataan biadab dan kurang ajar boleh digunakan dalam Dewan mulai sekarang? Boleh. Kalau baca kenyataan, saya minta beluran baca harakah. Gambar saya dengan bendera Israel belakang. Ya, saya bawa. Perkataan biadab dalam tu tak boleh guna. Mana boleh Dewan Ulama cakap macam itu. Perkataan tersebut, betul. Perkataan tersebut. Bawa bantahan, boleh bawa pada ni. Baik, yang Perdana Menteri sebut tu dia echo apa yang tertulis dalam surat khabar. Itu saja. Bukan bahas. This ruling boleh disalahguna dalam Dewan nanti, Yang Muhammad. Ya. Macam silakan. Terima kasih Yang Muhammad Tambun atas penerangan yang bersemangat, dan saya setuju dengan pendirian Yang Muhammad Tambun. Seperti mana yang diucapkan oleh rakan kita Presiden Recep Tayyip Erdogan tempoh hari, Hamas bukanlah sebuah pertubuhan pengganas, malah Hamas adalah kumpulan pembebasan. Tapi Yang Muhammad, kalau kita lihat di Malaysia, saya dah bagi tahu pada Menteri Komunikasi minggu lepas, banyak media-media tempatan kita dalam Mandarin, dalam bahasa Inggeris, masih menggunakan Hamas sebagai militan, teroris. Saya minta Yang Muhammad tegur, ambil tindakan editorial ke atas media-media yang menyalahlaporkan ini. Sebab ini pendirian kerajaan, pendirian Yang Muhammad. Jadi minta respon Yang Muhammad tentang naratif ini. Terima kasih. Siapa lagi?
saya setuju bahawa media kita dan seluruh negara, sebab itu dalam jawapan saya minggu lalu, saya sengaja kaitkan tentang kedudukan Kristian yang menjadi mangsa keganasan Yahudi, supaya orang-orang rakyat Malaysia tahu sama ada orang Islam atau bukan Islam, termasuk Kristian, bahawa usul ini adalah isu kemanusiaan, kezaliman yang dilakukan. Jadi berkait dengan gesaan yang berhormat, saya setuju untuk mengingatkan rakyat, semua media, bahawa ada yang dikatakan legitimate, ya, maknanya yang hak asas, mana-mana negara yang dijajah, yang dizalimi, berhak. Seperti mana contoh terbaik adalah ANC. African National Congress semasa dituduh teroris, marhum Tunku Abdul Rahman memberi sokongan kepada ANC sehinggalah berterusan. Dan kalau kita buat kenyataan menyokong ANC ini, pemimpin-pemimpin sebelum saya, ya, itu tidak mengiktiraf kenyataan dunia barat bahawa Mandela itu kepala teroris, pengana. Jadi untuk Malaysia saya setuju. Harus ada kesedaran ini supaya semua media faham kegelisahan dan sensitiviti rakyat dan mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk berbantah dan bertindak, kerana saya selalu ungkapkan yang dispossession, tanah, harta, maruah, itu terus diperkosa dan dihina. Jadi ada hak mereka untuk bangkit. Terima kasih. Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya nak mohon bertanya. Kita tengok di berita antarabangsa bahawasanya rakyat di negara-negara yang selaku pelaku negara atau kerajaan mereka sekarang masih enggan nak menerima bahawasanya Israel sedang melakukan jenayah peperangan dan humanitarian. Tetapi rakyat mereka macam di UK, ratusan ribu turun jalan raya. Kita tengok ada tindakan yang telah dibawa ke cabang penghakiman di peringkat antarabangsa. Kita tengok ada pelaku negara seperti Ireland dan juga Espanyol di peringkat Eropah yang sudah bangkit menyuarakan secara lantang bantahan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Israel. Adakah kerajaan sedia dan sanggup menyokong usaha cabang legislatif, yakni ahli-ahli parlimen Malaysia, ahli-ahli parlimen legislatif lain untuk digembeling sekali untuk menyuarakan secara lebih lantang perlunya tindakan diambil ke atas rejim Israel yang Zionis dan zalim ini. Terima kasih Putu Bunga, dan saya setuju dan kita harus salute, hormat kepada rakyat Amerika, Eropah yang bangkit berbeza daripada sikap kerajaan mereka untuk membantah dasar negara mereka dan menyuarakan apa yang sebenarnya erti perjuangan rakyat Palestin, termasuk soal keganasan terhadap mereka, ethnic cleansing, apartheid dan penjajahan, ya. Dan sekarang di genocide. Malah tadi saya telah beritahu kepada Ketua Setiausaha Kementerian Luar supaya mengutus surat atas nama saya dan rakyat Malaysia mengucap tahniah kepada Guterres, Setiausaha Agung PBB, kerana ketegasan beliau untuk mengenengahkan isu yang benar di kalangan yang menimpa rakyat Palestin. Saya dalam beberapa pertemuan termasuk dengan Perdana Menteri Hsien Loong Singapura, yang tentunya saya terima kasih kerana berbeza daripada pendirian yang awal, mereka akhirnya menyokong resolusi PBB. Jadi saya gunakan peluang itu selain daripada pertemuan empat mata membincangkan, menyatakan penghargaan sekurang-kurangnya ada pendirian menyokong usul PBB. Yang kedua dengan Mark Rutte, Netherlands, yang mewakili pandangan Eropah, dan saya terangkan pendirian kita. Jadi itu dari segi diplomasi saya rasa penting, sebab bila menjelaskan dan saya beritahu, saya akan umumkan kepada rakyat pendirian kita, menyampaikan kepada Netherlands dan meminta beliau berbincang dengan teman-teman dia di Eropah supaya janganlah kezaliman dan keganasan terhadap Palestin diteruskan.
paling akhir dengan Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepun. Kerana Jepun mengambil tindak pendirian yang tegas bersama Amerika Syarikat menghukum Hamas sebagai teroris. Saya bincang dengan dia dan mengatakan bom yang dilempar di Gaza itu lebih parah daripada kesan bom Hiroshima. Saya kata, my dear Prime Minister, you can understand dengan izin the concern, the frustration and the anger of many people, and in Malaysia, Muslims and non-Muslims alike, utter disgust. Jadi dia bagi tahu pada saya, baik Prime Minister, saya akan cuba bawa. Jadi bila dalam kenyataan bersama usul, saya beritahu dia, saya akan sebut terima kasih kepada Jepun kerana kurang-kurangnya sekarang setuju supaya dihentikan serangan dan keduanya mengambil segala langkah untuk menambah bantuan kepada Palestin. Jadi hubungan seperti ini saya anggap penting, bukan bermakna kita jumpa dia, kita setuju dengan dia. Malah saya gunakan peluang. Sebab itu semua pertemuan ini saya mula dengan pertemuan 4 mata. Walaupun dengan Jepun 6 sebab ada penterjemah. Tetapi saya gunakan peluang itu menjelaskan pendirian Malaysia bahawa kezaliman ini tidak berteruskan. Dan dengan Jepun itu menarik sebab saya bangkitkan. Saya kata, saudara Perdana Menteri tahu kesan daripada bom Hiroshima. Dan sudah boleh bayangkan bahawa yang berlaku di Gaza itu lebih parah daripada Hiroshima. Terima kasih Tuan Seri Yang Dipertua. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat di atas ketegasan yang terhadap dalam Yang Berhormat dalam isu Palestin, yang sebenarnya sejak daripada dulu lagi Yang Berhormat dikenali sebagai seorang yang tegas dalam isu Palestin. Cuma saya ingin bertanya beberapa persoalan Yang Berhormat. Pertama berhubung dengan kenyataan Menteri Yang Berhormat Senator Menteri Dalam Negeri pada 24 Oktober dalam Dewan Rakyat ini, saya bacakan, isu pokoknya adalah mengeluarkan rakyat Palestin dari tanah Gaza yang sedang dikepung, dan itu yang dilakukan oleh Perdana Menteri sekarang. Jadi saya minta supaya Perdana Menteri dapat membuat penjelasan semula, sebab ini ada dalam Hansard dan di-upload sendiri dalam media sosial Yang Berhormat Menteri. Lebih lagi sebagai seorang Setiausaha Agung kepada parti Yang Berhormat sendiri, saya yakin bahawa ada suatu penjelasan Yang Berhormat. Adakah benar fokus Perdana Menteri sekarang ini ialah berunding untuk mengeluarkan rakyat Gaza daripada tanah airnya, yang itu tidak disetujui oleh aspirasi rakyat Palestin. Yang kedua Yang amat berhormat ialah berkenaan dengan pertubuhan antarabangsa Liberal International yang telah mengeluarkan sokongan terhadap Israel, dan telah pun disebut atau ditulis bahawa parti Yang Berhormat salah satu anggota dalam Liberal International. Alhamdulillah, ia telah pun dinafikan oleh Menteri Komunikasi, dan logo parti Yang Berhormat telah dikeluarkan daripada pertubuhan tersebut. Cumanya apabila kita selidik balik, rupa-rupanya kenyataan parti Yang Berhormat, salah satu ahli daripada Liberal International ini, telah disahkan oleh Naib Presiden sendiri pada tahun 2016, dan juga Liberal International mengeluarkan ucapan tahniah merujuk kepada parti Yang Berhormat sebagai ahli full member kepada Liberal International. Saya fikir tidaklah menjadi masalah kalau kita sekadar menjadi ahli tetapi berbeza dari sudut pandangan dalam isu Israel. Tetapi apabila dinafikan dan kemudian dibuktikan bahawa ia sebenarnya tidak begitu, pertanyaan saya, adakah parti Yang Berhormat Tambun merupakan atau pernah menjadi ahli kepada Liberal International yang sekarang terang-terangan menyokong Israel? Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Terima kasih Mas. Dia ada beberapa soalan. Pertama, terima kasihlah kerana Yang Berhormat terima bahawa ini tegas. Saya tegas ini kerana ini mewakili apa keyakinan saya, dan keduanya juga kerana ini juga sentimen rakyat Malaysia. Malah seperti sudah Yang Berhormat sedia maklum, di antara demonstrasi pertama kita terhadap Amerika Syarikat ialah semasa Perang Ramadan yang disebut oleh Israel sebagai Yom Kippur. Kita bantah di depan bangunan AIA pejabat Amerika Syarikat. Dan saya hadir dalam sidang PLO di Algiers tatkala diketuai oleh Yasser Arafat, yang kemudian angkat saya dan iktiraf sebagai anak Palestin. Tapi ini bukan soal sentimen, ini soal keterlanjuran yang berterusan, dan kita yang melihat liputan
media setiap malam itu tidak dapat menahan lagi perasaan tersentuh dengan apa yang berlaku itu. Berbangkitkan dengan beberapa negara, saya hubungi semalam. Walaupun ada orang yang melecehkan kalau saya kata saya hubungi semalam, saya bicara dengan Erdogan dalam isu ini dan beliau akan hadir di Riyadh untuk sidang OIC. Saya cadangkan seperti mana saya sebut, dimasukkan sekali Bolivia, Brazil, Ireland, China dan Rusia yang agak seleran tetapi belum ada konsensus muafakat antara ketua-ketua negara Islam. Maka sidang yang akan diadakan di Riyadh akan sokongan MBS dan OIC akan hanya menumpukan kepada ketua-ketua negara Islam. Dan sebaik saja diputuskan, saya akan tentunya berlepas dan hadir. Baik, yang keduanya ialah soal kenyataan Menteri Dalam Negeri. Yang kenyataannya saya lihat betul-betul mengeluarkan dari bahaya. Bukan berpindah di luar. Tapi tak apalah, oleh kerana dibangkitkan, saya akan minta supaya ini dijelaskan. Kita tidak setuju keluar dan ini dipermainkan oleh media barat. Dia kata tidak ada negara Islam yang mahu terima orang-orang dari Gaza. Itu maknanya kenyataan yang mengelirukan dan jahat. Sebab saya bincang dengan Presiden Abdul Fattah Sisi. Dia kata sentimen orang-orang Mesir, tolonglah orang yang nak keluar. Tapi sebaik keluar, maknanya kita bagi laluan mudah untuk Israel masuk. Dia keluar daripada rumah dia, daripada tanah dia, daripada negeri dia. Sebab itu dari segi saya setuju dengan pendirian dengan negara Arab supaya tidak memberi laluan mudah untuk orang-orang Palestin di Gaza keluar. Cuma bagaimana nak kawal supaya bahaya boleh mengelakkan daripada bahaya yang terus-menerus. Kerana kalau kita lihat sampai hari ini 73% yang korban itu anak-anak dan wanita. Sebab itu saya kata negara-negara yang melakukan demokrasi hak asasi itu sudah tidak meyakinkan kita lagi. Sepatah disebut hak asasi dan demokrasi. Kemudian bila dilakukan oleh Israel diizinkan. 4,800 anak-anak kecil. 2,509 wanita daripada jumlah 9,914 dan saya fikir dalam beberapa hari akan cecah 10,000. Ini Holocaust yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Baik, soal liberal international. Yang Muhammad boleh semak. Kita tidak pernah menjadi anggota. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka termasuk mengiktiraf LGBT dan pendirian Israel, kita tidak menjadi ahli. Saya harap jangan dipolitikkan. Saya hadir dalam Liberal International Conference. Ini maklumat baru di Kaihara. Saya memberikan ucap utama. Tetapi pada masa itu, selain daripada wakil kerajaan Mesir, masa itu Husni Mubarak, Timbalan Menteri hadir, juga Aiman Nur, seorang ketua pembangkang yang menjadi calon presiden melawan Husni Mubarak. Dan wakil Ikhwan Muslim Brotherhood. Dan selepas itu saya jumpa dengan Majlis Syura Ikhwan. Pasal masa itu diketuai oleh Mahdi Akif, Mursyidul Amnya, dan Mursi ada situ. Dr. Mursi sebelum menjadi presiden. Mereka ikuti ucapan saya. Dan Mahdi Akif itu tahniah. Dia kata Anwar hadir dalam Liberal International dan menyatakan pendirian kita yang tegas. Menentang kezaliman, memberi hak kepada rakyat dan menyinggung juga tentang Palestin. Jadi dia bayangkan beda dengan setengah pendapat kita. Saya hadir betul. Kita hadir di United Nations. United Nations itu Israel anggota. Diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tapi kita hadir sebagai anggota. Tidak bermakna kita ada kena-mengena dengan Israel. Kita tidak ada hubungan dengan Israel. Jadi dengan Liberal International, tetapi benar yang Muhammad sebut. Oleh kerana pendirian dia, soal LGBT, minta kita sahkan, kita tidak boleh sahkan. Dibawa dalam mesyuarat Biro Politik. Dan dalam soal Israel, oleh demikian kita putus hubungan dan ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan dan memaklumkan, dikeluarkan. Ya, maknanya ada had dia. Tapi kalau ditanya dalam hubungan saya, dengan Brookings, dengan beberapa badan-badan antarabangsa yang saya pernah hadir
termasuk yang dikatakan Muassasah Mustaqbal, Foundation for the Future. Saya hadir, saya sebagai pengurusi, tetapi ada hadnya. Boleh timbul masalah pengiktirafan Israel, maka saya kata itu batas kita. Tetapi rundingan dalam semua isu lain, saya teruskan. Umpamanya ke dalam saya kata dalam ASEAN, pendirian negara berbeza. Filipina lebih cenderung bersetuju dengan pendirian Amerika walaupun tidak sekeras itu. Tetapi kita dalam hubungan dua hala masih baik dengan Filipina. Dalam soal Palestin ini, hanya Malaysia, Indonesia dan Brunei yang nampak betul-betul kuat sepakat. Yang lain kita ada hubungan dan kita minta, seperti mana saya berjumpa dengan Perdana Menteri Thailand, Seta yang baru, saya minta kalau boleh jangan terlalu kuat dengan pendirian Peru Amerika dalam soal Palestin kerana ini akan menyinggung dan menimbulkan keresahan di kalangan sebahagian masyarakat Thailand dan juga Malaysia. Terima kasih. Baik, saya jemput ledang. Tan Sri, yang betul. Peraturan mesyuarat, Tan Sri. 36.6. Ya. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sesakan jahat. Tadi bila Yang Muhammad Tambun menyebut tentang Dewan Ulama'. Jadi pada mula saya tak bangun sebab saya tak tahu Dewan Ulama' mana. Ketua Ulama' mana. Tapi bila saya rujuk kepada Harakah, ia ada satu berita iaitu Malaysia di bawah Anwar ragu-ragu sokong Palestin. Ada tanda soalan di ujung. Jadi tanda soalan ini bukan satu tuduhan tapi satu persoalan. Hari ini Yang Amat Berhormat Tambun diam dulu. Gambar bukan tu, ahli, gambar, dia bukan ahli. Gambar yang sangat jahat. 36.6 dia bukan ahli. Ahli. Baik. Ahli atau 36 hanya terpakai untuk ahli dewan Yang Berhormat. Baik. Ya, kalau itu dirujuk kepada Harakah, saya ucap terima kasihlah Yang Amat Berhormat baca Harakah. Terima kasihlah merujuk. Jadi gaji dah bayar belum? Satu persoalan, bukan satu tuduhan. Gaji Harakah dah bayar belum? Duduk semua duduk. Baik. Yang Berhormat. Jadi oleh kerana ini satu persoalan, bukan satu tuduhan, sebagaimana juga persoalan-persoalan yang lain dijawab oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Amat Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Baik. Terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Muhammad harus faham, ya. Yang Muhammad pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya, itu saya rasa Harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Kita tahu saya baca itu sikit lagi kat Malaysia kini ni. Menggelak Ahmad sebagai biadab, Anwar menegaskan bahawa kerajaan Malaysia tidak berbelah bahagi atau teragak dalam memberikan sokongan kepada Palestin. Hal itu katanya bertangan dengan dakwaan Ahmad yang juga ahli paling pokok sebenarnya, seperti yang disiarkan dalam diri rasmi PAS Harakah Daily semalam. Adik itu disiarkan bersama gambar Anwar dengan imej bendera Israel diletakkan di belakangnya. Bagaimanapun semakkan Malaysia ini mendapati gambar itu telah ditukar. Kini hanya bendera Israel dan Palestin dipaparkan tanpa wajah Anwar dan Ahmad. Kita tuan, mari kita terus menyokong kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.